Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 bersama Cikgu Wan. Okay, sebelum kita meneruskan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, kita akan tengok isi kandungan pembelajaran kita hari ini. Okey, tajuk hari ini ialah tema 2, Insan Terdidik Negara Sejahtera. Okey, kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah 5.0 aspek tata bahasa. Okay, standard kandungan 5.1 iaitu memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Okay, standard pembelajaran pula 5.1.2 mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks. Okay, objektif pembelajaran. Okay, pada akhir pembelajaran, murid dapat mencari kata terbitan dalam petikan yang diberi. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata terbitan yang dicari. Okay, seterusnya, hari ini kita akan memfokuskan kepada sistem dan aplikasi bahasa. Kita fokuskan kepada bidang morfologi. Kita tengok pada pengenalan. Soalan tentang sistem dan aplikasi bahasa terdapat dalam bahagian A, Kertas 2 Bahasa Melayu SPM. Secara keseluruhannya, Kertas 2 memperuntukkan masa sejumlah 2 jam setengah untuk 9 soalan daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, iaitu sistem dan aplikasi bahasa, bahagian B, pemahaman dan bahagian C, rumusan. Oleh itu, masa yang perlu diperuntukkan untuk menjawab soalan tentang sistem dan aplikasi bahasa ialah 40 minit. Markah yang disediakan untuk bahagian ini ialah 35 markah. Bilangan soalan yang dikemukakan 5 soalan sahaja, iaitu soalan tentang morfologi, sintaksis, penyuntingan, alih bahasa standard dan peribahasa. Okey. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada bidang morfologi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apa itu morfologi? Okey, morfologi ni ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujuran atau lambang yang menjadi unit tata bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tata bahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Okey, ni cikgu terangkan sedikit mengenai bidang morfologi. Okey. Yang seterusnya ialah kita lihat pada definisi morfologi. Di sini cikgu bagikan definisi menurut Kamaruddin Haji Hussein dan juga Abdullah Hassan. Okey, kita tengok pada definisi menurut Kamaruddin Haji Hussein dan rakan-rakannya dalam buku pengajian Melayu 1, Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa 1997 ke surat 83. Okay, morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.
bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujuran sesuatu kata itu. Okey. Manakala Abdullah Hassan juga menyatakan definisi morfologi dalam buku Linguistik Am 2007 ke surat 117, morfologi ialah bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan ialah morfem dan kata. Okey, jadi dalam peperiksaan tak adalah soalan ni keluar apakah definisi morfologi. Okey, soalan dalam peperiksaan tidak akan keluar macam itulah. Okey, ini ialah sekadar pengkongsian ilmu daripada cikgu lah. Okey, untuk memberikan lebih jelas lagi lah kepada awak semua. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok morfologi. Morfologi ni ada dua caban. Okey, yang pertama bentuk kata. Okey, bentuk kata kita akan belajar tunggal. Bentuk kata tu tunggal. Tunggal contohnya singgah sana, hinggap, lembut dan lain-lain lah. Okey, ni kata tunggal. Okey, yang kedua terbitan. Okey, terbitan pewangi, mengajar, perbincangan dan lain-lain. Kata terbitan ni dia terbentuk daripada imbuhan dan kata dasar. Imbuhan pe, men, per, okey dan lain-lain lah. Okey, kata ganda, pelatih, tersenyum-senyum, besar-besaran dan lain-lain. Okey, nombor 4, majmuk. Okey, majmuk antarabangsa, kaki tangan, mesra pengguna dan lain-lain. Okey, yang kedua ialah golongan kata. Ni di bawah bidang morfologi lah. Golongan kata. Yang pertama, kata nama. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga, kata adjektif. Yang keempat, kata tugas. Okey. Okey, hari ini kita akan fokuskan mengenai kata terbitan. Okey. Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Kata terbitan ini terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan menghasilkan 4 bentuk kata terbitan. Okey, jadi ada 4 bentuk kata terbitan. Yang pertama, terbitan awalan. Okey, kita tengok di sini. Terbitan awalan, imbuhan ditambah di hadapan kata dasar. Okey, imbuhan tambah kata dasar. Okey, kita tengok contoh. Contoh, pe tambah lukis. Okey, maka terbitlah kata terbitan awalan iaitu pelukis. Pem tambah baca, pembaca. Ke tambah tua, ketua. Me tambah lukis, melukis. Ter tambah besar, terbesar. Okey. Yang kedua, terbitan apitan. Okey, imbuhan ditambah di hadapan dan di belakang kata dasar. Okey, imbuhan tambah kata dasar tambah imbuhan. Okey, contoh. Pe tambah ajar tambah an. Maka terbitlah kata terbitan apitan iaitu pelajaran. Okey, yang kedua, ke tambah lahir tambah an, kelahiran. Okey, yang ketiga, ke tambah tiris tambah an, ketirisan. Okey. Ke tambah Cina tambah an, kecinaan. Okey, itu 4 contoh kata terbitan apitan. Okey, yang ketiga, terbitan sisipan. Okey, imbuhan ditambah di celah kata dasar.
Okey, kata dasar imbuhan. Okey, kita tengok contoh guruh. Okey. Ji tambah tambah uruh. Maka wujudlah kata terbitan sisipan gemuruh. Okey, contoh yang kedua, jajah. J tambah L tambah ajah. Jelajah. Okey, yang ketiga, suling. S tambah tambah uling. Seruling. Okey, yang keempat, terbitan akhiran. Imbuhan ditambah di akhir kata dasar. Kata dasar tambah imbuhan. Okey, contoh, pakai tambah an. Okey, maka terbitlah kata terbitan akhiran iaitu pakaian. Karya tambah wan. Karyawan. Turun tambahkan. Turunkan. Okey. Jadi, itulah empat bentuk kata terbitan. Okey, seterusnya. Okey. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 19. Okey. Kita tengok contoh soalan peperiksaan sebenar. Okey, ni cikgu bagi contoh soalan peperiksaan sebenar dalam SPM lah. Okey. Contohnya, baca petikan yang diberi dengan teliti dan senaraikan dua kata nama terbitan awalan dan satu kata nama terbitan apitan. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okey, petikan yang mana? Okey, yang di sini ya, yang di sebelah ni, bahasa Melayu mekar di bumi Uzbekistan. Okey, jadi kalau dalam peperiksaan sebenar, okey, dia tak bagi satu petikan macam ni. Bukan dia tak bagi satu petikan macam ni, dia bagi hanya satu perenggan sahaja. Okey, dalam peperiksaan sebenar. Okey, ni sebagai latihan kita lah. Sebab kita nak gunakan buku teks kita. Okey, jadi di sini cikgu sediakan satu latihan pengukuhan lah. Okey, latihan pengukuhan untuk supaya awak lebih faham lagi lah mengenai topik pembelajaran kita hari ini. Okey, latihan pengukuhannya ialah senaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan dan bina ayat menggunakan kata terbitan tersebut. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okey, jadi di sini pelajar dikehendaki menyenaraikan kata terbitan yang terdapat dalam petikan ni lah. Dalam petikan bahasa Melayu mekar di bumi Uzbekistan. Okey, di sini terdapat banyak kata terbitan. Apitan, awalan, akhiran, okey, sisipan. Okey, cikgu nak awak semua senaraikan. Senaraikan semua jenis kata apitan, kata terbitan yang terdapat dalam petikan ni. Okey. Selepas senaraikan semua, selepas awak cari kata terbitan tersebut, okey, awak dikehendaki membina ayat menggunakan kata terbitan tersebut. Kalau dapat 10 lah awak kena bina ayat. Okey, macam tu lah. Okey. Jadi, dalam membina ayat ni, anda tidak boleh menambah imbuhan. Tidak boleh menambah imbuhan. Tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa ataupun kata nama khas. Tidak boleh. Tidak boleh mengubahlah langsung.
Okey, mesti ambil daripada petikan ni tanpa mengubah sebarang, tanpa mengubah apa-apalah. Okey. Jadi di sini kita nak belajar morfologi ni. Okey, untuk kita lebih faham lagi macam mana cara kita nak membina ayat. Nak membina ayat dalam sesuatu perkataan dan menunjukkan bahawa kita faham maksud perkataan tersebut. Okey. Okey, jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh fahamlah apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, dan buat latihan ni dalam buku tulis tata bahasa. Okey, dan salin nota yang cikgu beri. Okey, cikgu rasa itu sajalah untuk hari ini. Okey. Cikgu harap dapat memberi manfaat pada awak lah, dan awak dapat memahami isi kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jumpa lagi di sesi pembelajaran seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.